Oh, ada yang dah masuk Okey. Kita pakai mic lah. Mungkin pakai mic lebih jelas kot. Test suara dulu, okey tak? Tolong bagi feedback sikit. Suara okey tak? Suara. Saya nak minta feedback. Saya punya suara okey tak minta? Okey. Alhamdulillah dah ada yang masuk okey, insya-Allah kita mulakan 3 minit lagi. Terima kasih pada yang menonton ni. Okey, alright. Alhamdulillah okey sangat. Alhamdulillah okey dah tu. Kalau dah okey tu. Okey, lagi 2 minit kita start. Waalaikumsalam. Melengkapkan cita. Habis lagu ni kita start. Sama-sama kita menuju jaya. Pengorbanan dan harapan demi kejayaan. Jangan tewas dengan ujian yang melanda kita. Terus berusaha tingkatkan daya. Berjuang demi hidup kita. Jangan sekali berputus asa. Karena kita mampu untuk berjaya. Inilah janji kita. Gandakan usaha. Kejayaan milik kita bersama. Berjuang pantang mengalah. Harungi cabaran. Terus bertekad maju jaya. Kita teruskan usaha. Tingkatkan daya. Berjuang demi hidup kita. Jangan sekali berputus asa. Karena kita mampu untuk berdaya. Siapapun kita berhak untuk berjaya. Tidak kenal putus asa. Inilah janji kita. Volkan Power. Kita teruskan usaha. Tingkatkan daya. Berjuang demi hidup kita. Jangan sekali berputus asa. Karena kita mampu untuk berjaya. Kita mampu untuk berjaya.
Alhamdulillah. Baiklah, kita start lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semangat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kita kesihatan, kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesyukuran. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat datang saya ucapkan kepada semua rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang menonton live kita pada tengah hari ini. Yang sebelum ni saya buat live ni pukul 12.30 kan. Tapi rushing lah nak kejar waktu Zuhur. Kita menghormati waktu Zuhur. Jadi saya buat awal sikit lah. Saya buat pukul 12 suku. 12 suku ni ada yang tengah sibuk, bekerja dan sebagainya. Alhamdulillah tak apa. Sebab apa? Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah yang boleh tengok live ni, Alhamdulillah. Terima kasih yang menonton. Yang tak boleh tengok live ni, anda boleh tonton video selepas ni. Dan yang paling baik sekali adalah share video ni. Okey, ini untuk kebaikan semua. Jadi di sini saya Mentor Amri ingin membuat sedikit sharing berkenaan dengan satu topik yang saya fikirkan sesuai dan baik untuk semua, iaitu 4 ciri hebat dalam berniaga. Berniaga ni salah satu daripada sunnah. Jadi orang yang berniaga ni sangat besar dia punya kebaikan dia, sangat besar dia punya pulangannya. Tetapi namun kita kena memahami bahawa ujian dan cabaran berniaga ni pun besar. Alhamdulillah, tapi tidak ada masalah kerana apa yang kita lakukan ini adalah satu sunnah Nabi. Okey, bercerita tentang perniagaan dan berniaga. Hari ini saya bersembang dengan rakan-rakan saya yang semuanya adalah ahli-ahli perniagaan, iaitu usahawan-usahawan, ejen-ejen. Kepada ejen-ejen Volten saya ucapkan terima kasih di atas sokongan anda. Saya sentiasa menyokong anda. Saya sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik, kerana apa yang kita beri hari ini adalah sesuatu yang kita bawa ke sana. Alhamdulillah. Jadi kepada rakan-rakan yang tidak bersama dengan saya lagi di dalam Volten, Alhamdulillah, saya mohon sentiasa anda semua berada dalam kesejahteraan, sentiasa berada dalam kerahmatan dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. So di sini kita berkongsi kebaikan. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan saja topik kita pada tengah hari ini, iaitu 4 ciri hebat dalam berniaga. Okey, 4 ciri hebat dalam berniaga ni ada 4 ciri dia yang mana semua usahawan, semua yang berniaga kena mengamalkan 4 ciri ni. Jika kita mahukan perniagaan kita mendapat kejayaan, mendapat kemenangan, kerana yang pentingnya adalah kejayaan yang kita perolehi itu adalah kejayaan yang diredai, kejayaan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so nanti turun ke Sarawak Mentor. Zakiah, InsyaAllah kita memang dah merancang nak turun ke seluruh negeri sebenarnya kan. Termasuklah Sabah dan Sarawak. Tetapi masalah COVID ni, kita kena patuhi arahan daripada MKN, daripada kerajaan, supaya sama-samalah kita doakan COVID ni cepat diangkat dan insyaAllah kita boleh menjalankan aktiviti seperti biasa. InsyaAllah. Sabar Zakiah. Saya pun tak sabar nak ke Sabah, nak ke Sarawak. InsyaAllah. Baik. Pertama, ciri yang pertama untuk menjadi hebat dalam berniaga adalah sidik, iaitu berkata benar. Berkata benar. Sidik.
Okey. Uh, bila kita berniaga ni, apa yang perlu kita praktiskan dalam diri kita adalah bercakap benar. Bercakap benar. Bercakap benar ni bermaksud bila kita menerangkan tentang produk, khasiat, manfaat, kebaikan, kelebihan produk, kita bercakap yang benar. Okay? So, bila bercakap benar ni, perniagaan kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Maka Allah akan tolong kita, malaikat akan mencatatkan setiap patah perkataan kita ketika kita berurus niaga. Kerana pertamanya Allah sendiri yang datangkan prospek ataupun pelanggan kepada kita. So prospek ataupun pelanggan itu berurus niaga dengan kita dan bertanya kita macam-macam. Okey, dan kita pula memikirkan tentang aku nak closing ni. Jadi apa pun info-info ataupun soalan yang ditanya oleh prospek ataupun pelanggan, demi nak closing kita akan jawab semuanya okey. Jadi berhati-hati ketika kita berurus niaga. Berhati-hati ketika kita berurus niaga. Yang pertamanya ialah berkata benar. Okey, kalau kita punya produk tu berkemampuan, mampu untuk membantu menyelesaikan masalah masalah kesihatan tu, dan kita kata okey, InsyaAllah boleh. Okey, tetapi jika kita tidak pasti, kerana belum ada sebarang testimoni, belum ada sebarang bukti dan sebagainya, kita jangan menjanjikan apa-apa. Okey, kerana semua ini kita kena berhati-hati ketika kita berurus niaga. Ya, betul. Anda boleh catat poin di bawah, boleh catat poin di bawah untuk sama-sama kita mendapat manfaat. Okey, so iaitu sidik berkata benar. Keduanya, apabila kita berniaga ni, kita dah ditetapkan oleh syarikat, macam di Voltaire ni, dah menetapkan harga yang harga jual secara retail. Jadi hari ini kita sebagai ejen ataupun sebagai usahawan di dalam Voltaire ni kena mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan oleh syarikat. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya menjual dengan harga yang kita suka. Maka perniagaan itu sudah menjadi haram. Urus jual beli itu, bila tidak berlakunya akad jual beli dan menjual pula dengan harga yang tidak dibenarkan, maka ianya jatuh haram lah. Betul tak? Jadi rezeki yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam badan kita, dan kita juga memberi rezeki itu kepada keluarga kita, maka kita memberi satu rezeki yang tidak diberkati. Hati-hati tuan-tuan, sebab ia akan menjadi satu darah daging. Sikap kita yang tamak, sikap kita yang menipu, sikap kita yang hipokrit, dengan menjual sesuka hati, ini tidak baik dan tidak dibenarkan. Ya, jadi dalam berniaga ni tuan-tuan, kalau kita kata berapa harga dia, RM110, mahalnya, boleh kurang tak sebagainya, itulah harga yang ditetapkan oleh syarikat, dan begitu juga dengan komisen yang telah pun ditetapkan oleh syarikat. Jadi kita bersetuju untuk berurus niaga dan berniaga di Voltaire, maka secara tidak langsung kita wajib bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan. Jadi di sini bermaksud keuntungan kepada semua usahawan adalah sama rata. Sama rata. Dia tak ada orang ni lebih, orang ni kurang, orang ni leader masuk awal dapat lebih sikit, yang ni tidak ada. Maksudnya di Voltaire ni kita berniaga secara sama rata. Lama ke, baru ke, anda mempunyai status yang besar ke, ataupun anda sekadar ejen biasa saja, ataupun baru nak bermula, sama. Jadi bab cerita ini untuk mendapatkan keberkatan dalam berniaga ni, jadi kita kena faham, berkata benar. So bila customer tu kata boleh kurang ke? Tak boleh kurang. Itu harganya. Kalau saya beli banyak boleh kurang? Tak boleh kurang. Tak boleh kurang. Jadi anda kena faham, ini perniagaan. Okey, maka dekat situ nanti saya huraikanlah bagaimana boleh berlakunya penjimatan, pengurangan, itu dari segi ciri yang berikutnya. Jadi saya nak menyentuh tentang ciri yang pertama, iaitu sidik, berkata benar. Apabila kita berniaga, berkata benar. Okey, yang keduanya saya sebut pasal apa? Pasal harga. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya membuat harga kita sendiri, meletakkan harga kita sendiri. Tidak.
Kerana kita sudah pun tertakluk sebagai ejen yang wajib mematuhi syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh syarikat. So, bila kita berkata benar ni, apakah dia motif utama kita berjumpa dengan pelanggan ataupun customer? Motif yang pertamanya adalah niat kita adalah untuk berkongsi kebaikan. Okay? Berkongsi kebaikan, berkongsi manfaat produk kita. Jadi bila kita nak berniat tu, bila kita berniat untuk berkongsi dengan prospek kita ataupun pelanggan kita, maka kita wajib untuk berkata benar. Okey, untuk berkata benar. Jadi kita tidak boleh suka-suka hati membuat perniagaan ni mengikut cara kita saja-saja, tak boleh. Creativity is creativity. Tetapi ada beberapa perkara dalam perniagaan ini, apa yang kita perlu tahu adalah berkata benar. Kita rasa macam, kalau aku cakap benar ni nanti dia tak jadi beli ni. Tak apalah, aku berbohong lah. Aku pusing macam ni. Maka rezeki yang masuk itu adalah rezeki datang daripada unsur-unsur syubhah, unsur-unsur penipuan, unsur-unsur yang kabur. Maka rezeki itu masuk tidak berkat. Sekali tu je lah kita rasa kita berjaya. Sekali tu je lah kita rasa kita untung. Tetapi selepas tu kita rasa kesukaran. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita tidak berkata benar. Kita tidak perlu takut tentang urusan rezeki, kerana rezeki itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu bukan datang daripada pelanggan, daripada customer, bukan. Rezeki itu datang daripada Allah. Allah juga yang membuka hati prospek tu untuk bertemu dengan kita. Jadi bila kita berkongsi, ketika kita berurus niaga, berkata benar. Okey, bila kita kata benar ni, maka urusan perniagaan itu dipermudahkan. Tu dia kena faham tuan-tuan ya. Ada orang macam tak jadi ni, kena pusing sikit ni, kata kan. Nampak tak? Bila anda pusing sikit, rezeki pun terpusing-pusing. Okey, itu yang pertama. So kita cerita tentang kita kena menjaga bab-bab rezeki ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih, I support you. Terima kasih Kak Arish. Nabi Rasul watching. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, baik, kita kongsikan tentang 4 ciri ya. Alhamdulillah. Okey, yang pertamanya adalah berkata benar. Ciri yang pertama untuk berjaya, untuk menjadi usahawan yang hebat adalah berkata benar. Jadi kita tak perlu takut. Selagi kita berniaga dan kita berkata benar, kita tak perlu rasa takut, tak perlu rasa risau. Aku dah jumpa 10 orang lah. Aku dah jumpa 10 orang, tetapi aku cakap benda yang betul dan 10-10-nya tak closing. Ini tak jadi ni. Ni kena main cara lain. Tak boleh tuan-tuan. Okey? So, permudahkan. Anda tak perlu risau. Sebab rezeki ni Allah yang turunkan. Tapi kalau dia nak bagi, tuan-tuan, alhamdulillah. Anda faham? Bila dia nak bagi, dia permudahkan. InsyaAllah. Okey? Jadi, faham yang pertama tentang sidik, berkata benar. Yang kedua, ciri yang kedua untuk menjadi hebat dalam berniaga ni adalah amanah. Amanah ni sesuatu yang perkara yang ciri yang kita kata sebagai boleh dipercayai. Kita memegang amanah. Okey? Pertamanya bila kita berjumpa dengan prospek, okey, kita menjalankan tanggungjawab kita berkongsi kebaikan produk kita, berkongsi kebaikan syarikat kita, kita berkongsi kebaikan tentang commission plan kita, kita berkongsi kebaikan tentang apakah lagi manfaat-manfaat yang ada dan baik yang disediakan oleh pihak syarikat. Dan kita sebagai ejen, kita membantu. Jadi amanah kita yang pertama dekat sini ialah selalunya kita akan cakap, kalau abang join bang, saya bantu abang. Kalau akak join nanti, saya bimbing akak. Okay? Bila abang dah join nanti, saya akan bantu abang ataupun bantu kakak untuk kita sama-sama berjaya. Bermakna dekat sini ialah kita bersedia untuk memikul satu amanah, untuk membantu dia, untuk membimbing dia supaya dia pun berjaya. Ada orang yang masuk ataupun yang join Voltaire ni disebabkan oleh produk untuk kesihatan diri sendiri. Ada juga yang join Voltaire ni selain daripada untuk meningkatkan kesihatan diri sendiri dan mengamalkan produk kita, mereka juga berhasrat untuk mengubah hidup dengan mendapatkan untuk berusaha menjana pendapatan. Dan kita kata kita nak bantu. Itu amanah, tuan-tuan. Janji itu dah jadi satu amanah.
Jadi kita kena pikul tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Okey, dengan sebaik-baiknya. Okey, catatlah kat situ. Fauzia Husin, amanah. Yes, betul. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat hari ini adalah kadang-kala prospek ataupun pelanggan yang berjumpa dengan kita tu, dia bercerita hal peribadi. Contohlah, dia bercerita masalah dalaman dia. Dia ada masalah kelelakian ke, ada masalah kewanitaan ke, yang terlalu peribadi, yang dia tidak mahu bercerita dengan orang lain, tetapi dia bercerita dengan kita. Okay? So kita pun kata, tak apalah kak, kalau macam tu akak gunakan produk kita. Ini sebagai salah satu ikhtiar. Mana dah tahu dengan izin Allah, produk ni serasi dan penyakit akak pun boleh baik dengan izin Allah. Ya, apa-apa pun semua dengan izin Allah. Jadi di situ kita letakkan bahawa Allah lah yang mengaturkan segala-galanya. Kita ni sebagai satu perantara, kita ni sebagai satu ikhtiar, bertemu dengan dia dan kita bercerita. Jadi hari ni, dan Alhamdulillah dengan izin Allah, dalam masa 2 minggu, 3 minggu, mungkin 4 minggu, penyakit dia dah beransur baik. Dia pun bercerita dengan kita. Alhamdulillah, terima kasihlah akak punya masalah sebelum ni, yang dah bertahun-tahun ni, Alhamdulillah dengan menggunakan produk Voltan ni, dah beransur pulih. Boleh dikatakan pulih sepenuhnya. Jadi kita pun jadi excited. Apa jadi excited? Kita bawa cerita peribadi kakak ni kepada orang lain. Sebab apa tu? Sebab kita nak yakinkan dia. Jadi kita dah pecah amanah kat situ. Boleh ke? Boleh. Tetapi tidak menyebut nama mana-mana individu. Contohnya ni akak ni. Akak ni dulu ada masalah ni. Kita tunjuk gambar, kita tunjuk nama dia. Sedangkan dia tidak bersedia untuk mendedahkan identiti dia. Jadi cukuplah sekadar, Alhamdulillah ada seorang testimoni saya yang sebelum ni ada masalah yang begini, tetapi dengan izin Allah dia berusaha berikhtiar, Alhamdulillah 3-4 minggu baik, Alhamdulillah. Itu dia. Mungkin akak pun boleh cuba, mungkin benda ni serasi dengan akak. Kita tidak ada memberi sebarang jaminan kalau baik kat dia ni, baik juga kat orang lain. Tetapi kita mengajak orang supaya tidak berputus asa dalam berusaha. Dia dah cuba ni tak jadi, cuba ni tak jadi, berikhtiar. Tapi kita beritahu dia, akak jangan putus asa. Nampak tak? Ini sebagai satu tanggungjawab kita sebagai seorang usahawan, untuk kita nak memberikan keyakinan, memberikan satu kekuatan, memberikan satu semangat supaya dia jangan putus asa. Okey, so hati-hati apabila kita memegang amanah ni. Okey, begitu juga dengan info-info ataupun maklumat-maklumat yang mungkin kita dapat daripada leader kita, dapat daripada syarikat. Ada beberapa info yang mungkin kita tidak boleh dedahkan, kan? Kita tidak boleh dedahkan, tetapi kita punya excited, kita dedahkan. Itu juga dah kira sebagai pecah amanah. Hati-hati tuan-tuan. So dalam berniaga ni, yang kita kena jaga adalah keberkatan dalam perniagaan. Okey, nak letak komen, boleh letak komen. Alhamdulillah dapat bantu ramai orang yang ada masalah kesihatan. Yes, itu dia sebenarnya, ya. Jadi ambil peluang ni untuk sama-sama kita kongsi manfaat. Okey, itu adalah ciri yang kedua. Okey, ciri yang ketiganya adalah tabligh. Tabligh ni apa? Menyampaikan. Kita hidup di atas muka bumi ni adalah sebagai seorang insan yang bertugas untuk sampai menyampaikan perkara yang baik terutamanya. So kita cakap dari sudut usahawan, ya. Kita cakap dari sudut usahawan ataupun dalam konteks perniagaan. Okey, bila kita cerita tentang konteks perniagaan ni, apa yang perlu kita tahu adalah kita dapat sesuatu yang baik, kita kongsikan. Kita kongsi manfaat. Sama ada dia nak ataupun dia tak nak, itu hak peribadi. Kita tak boleh paksa. Contohnya, dia ni kawan baik kita ni. Memang dia kawan baik kita ni. Apa saja yang kita buat, semuanya dia support, kan? Kita minta tolong, dia pun dia tolong dan sebagainya. Tetapi bila masuk bab perniagaan ni, kita tengok kita nak bantu dia ni. Tetapi dia tidak menyokong kita. Ataupun dia tidak bersedialah untuk bersama-sama dengan kita. Kita pun apa punya kawan ni, aku tahu kau daripada kecil lagi, kau macam mana, tetapi hari ni aku nak mengajak kau untuk sama-sama berjaya. Kau tak nak macam ni ke kawan dan sebagainya. Tidak boleh tuan-tuan. Sebab yang membuka hati dia ni adalah Allah. Jadi tugas kita hari ni adalah menyampaikan. Tabligh, menyampaikan.
Okey, bagusnya produk ni kerana apa? Okey, dalam produk ni ada ekstrak hali hitam, ada ekstrak kulit manggis, ada madu, lepas tu ada sarang burung dan sebagainya. Macam-macam kita ceritakan. Itu tugasan kita untuk memberi mereka kefahaman. Okey, apa khasiatnya, apa kebaikannya, cara penggunaannya macam mana. Tugas kita menyampaikan. Okey, tugas kita menyampaikan. Yes, tabligh, tulis itu ya, tabligh. Okey, menyampaikan. Jadi bila kita menyampaikan pula, menyampaikan dalam konteks ayat yang mudah difahami. Jangan belik-belik, pusing. Jadi kita rasa macam jadi kita bila menyampaikan ni, kita bercakap dari hati. Okey, bila kita bercakap dari hati ni, talk by heart ni, maka dia akan tersentuh dan dia akan terasa. Tapi kalau kepala kita ni banyak sangat benda ni, oh join ni dapat 100 ni, sudah dapat ini, kepala kita ni serabut. Jadi kita tidak menjurus kepada asas perniagaan untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sampaikan tu dalam keadaan yang begitu tenang, jelas, teratur, tersusun kata-katanya, talk by heart, satu-satu insya-Allah. Dia akan sampai masuk. Itu konteks tabligh. Itu konteks menyampaikan. Okay? So, bila dia bertanya, okay, saya nak tanya dululah, produk ni sesuai tak untuk ni? Kita dengar dengan penuh perhatian, kita dengar dengan penuh minat. Okay? Contohlah. Contoh. Okay. Ni produk ni, kalau untuk orang yang diabetes sesuai lah. Oh bang, untuk diabetes memang sesuai. Nampak tak? So, dia bercerita hari ni ialah menyampaikan ni macam mana. Sebagai seorang usahawan yang beretika, kita perlu bijak untuk berkomunikasi dalam konsep tabligh ni, menyampaikan. Okey, untuk orang yang ada masalah diabetes macam mana? Okey, dia begini bang. Bila saya cerita tentang ekstrak hali hitam, tadi saya dah kongsikan tentang banyaknya khasiat dan manfaat ekstrak hali hitam ni. Okey, antaranya apa? Merencatkan sel-sel kanser. So yang keduanya apa? So yang keduanya adalah dia untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Dan dalam ni pula ada bahan aktif yang kita sebut sebagai metaciflavon dan bioflavonoid. Metaciflavon ni dia 57. Grade 57 ni dia Allah jadikan khas untuk sel manusia. Jadi abang kena dengar bila cerita tentang diabetes. Nampak tak? Cara kita berjawab, cara kita bertabligh, menyampaikan tu penuh dengan ilmiah, penuh dengan kefahaman, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan keikhlasan. Menunjukkan adalah kita tidak menjual produk. Kita berkongsi info. Apakah dia khasiat dan manfaat yang terdapat di dalam VR4 ni. Tu dia. Jadi dekat situ, maka timbullah rasa keinginan, rasa teruja, rasa keyakinan, rasa kepercayaan untuk dia, aku nak cubalah kalau macam tu. Nampak tak? Ini dalam konsep tabligh, menyampaikan. Jadi bila kita berurus niaga ni, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu confident, jangan. Soalan sesuai, oh produk ni memang sesuai bang, ramai dah orang yang ada masalah diabetes, alhamdulillah ni. Nampak tak? Kita macam menjual. Kita tidak menjual produk. Kita bercerita hari ni kongsi manfaat yang terdapat yang Allah dah letakkan khasiat dia ni. Kita kongsi tu. Jadi bila kita dalam konteks tabligh ni, menyampaikan ni, sebagai seorang usahawan, anda perlu tenang, perlu sampaikan dalam keadaan yang jelas. Sebab prospek anda tu mahukan informasi, mahukan maklumat. Jadi kita berkongsi maklumat. Nampak tak? So itu konsep dia. Jadi bila kita rasa macam tu, dia rasa dia dihargai, dia rasa masa yang dia spend time dengan kita tu, satu masa yang sangat berkualiti. Baguslah kalau macam tu, aku rasa aku nak cubalah. Nampak tak? Ada rasa satu semangat balik untuk dia nak cuba. Okay. Itu satu kejayaan tu. Sebab anda bercakap dari segi niat, anda bercakap dari segi dari hati anda sendiri. Okay? So, isu kita sekarang ni, selain daripada itu, dalam konsep tabligh ni, kita menyampaikan ni, so kita mencari orang yang mencari. So, katakanlah sekarang ni, dia tidak mencari produk tu. Jadi, macam manakah hari ni, kita rasa macam, macam mana ya? Okay, contohnya, kita kata produk ni sesuai untuk orang yang menghadapi masalah gout. Contoh,
Dia kata, gout ya. Setakat ni alhamdulillah saya tak ada masalah gout lah. Kata kan, saya setakat ni kesihatan saya Allah Ta'ala bagi dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. So saya amalkan pemakanan yang sihat, saya jaga saya punya diet saya jaga saya punya lifestyle. Alhamdulillah setakat ni okey, saya tak ada masalah. Jadi kita rasa macam mana nak buat Tabligh ni maksudnya menyampaikan. Baik bang, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak sangat bang, Allah takdirkan abang sihat sehingga hari ini. Dan saya doakan abang terus sihat. Okey, ini satu daripada anugerah yang Allah berikan kepada abang. Tapi bang, jom kita dengar sejenak bang. Kita fikir sejenak bang. Dalam kesihatan abang ni, pada diri abang dan keluarga abang ni, abang ada tak mungkin ada adik-beradik abang yang mungkin ada masalah kesihatan? Mungkin masalah gout ke, masalah diabetes ke, masalah jantung ke, ataupun masalah apa-apalah. Abang okey. Tapi mungkin adik-beradik abang tak okey kot. Nampak tak? Cara kita nak tablighkan tu, cara kita nak menyampaikan tu kadang-kala bukan kepada dia, tetapi kita pergi kepada the third channel. The third channel. Channel yang seterusnya. Tetapi Allah sampaikan melalui dia. Dan alhamdulillah kita jumpa orang yang sihat. Jadi dia tak perlukan tu. Ataupun dia tak nak benda tu. Tak apalah. Jadi kita tidak boleh, oh bang, abang tak boleh cakap macam tu bang. Mana tahu esok lusa abang pula sakit. Itu dah jadi unsur-unsur ugut. Itu dah jadi unsur-unsur menakut-nakutkan. Itu dah jadi unsur macam satu mendoa-doakan. Jangan macam tu. Alhamdulillah bang. Abang kena banyak bersyukur bang. Allah bagi abang anugerah sihat walafiat. Tetapi bang, jom kita fikir sejenak bang. Di kalangan keluarga abang ni ada tak mungkin adik-beradik abang ke yang abang boleh bantu dia orang? Abang okey, tapi mungkin abang boleh bantu dia orang. Nampak tak? Ini kita kata tabligh, menyampaikan. Jadi kita betul juga aku alhamdulillah ni okey, tapi abang saya lah. Abang saya ni memang dia ada masalah. Masalah apa contoh? Itu dia. Maksudnya kita mengajak dia untuk menjalankan satu lagi ciri yang baik, iaitu dia menyampaikan. Sampai menyampaikan adalah satu ciri yang perlu dan wajib ada pada setiap Muslim. Sampai menyampaikan. Ya? Baik. Jadi kita cerita hari ini, bila kita memikul tanggungjawab ni, kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Kita tak perlu takut dari segi rezeki ni. Ni rezeki macam mana ni? Abang ni memang reject aku awal-awal ni. Abang ni dengar saja ni memang dia pangkah aku dah ni. Kita pun dah mati ketu tak. Allah hantar kita bertemu dengan dia mesti bersebab. Betul? Allah hantar kita bertemu dengan dia, dia bertemu dengan kita mesti bersebab. Dia tidak akan jadi satu perkara yang sia-sia. Abang ni teruk, kerek gila, cakap macam ego banyak sebagainya ni. Dan. Kenapa Allah hantar dia pada kita? Mungkin untuk nak menguji kesabaran kita. Mungkin untuk nak menguji keintelektualan kita. Tapi bersebab. So, apa yang Allah kata? Manjada wajada. Berusaha. Jadi, kita kena usaha. Mungkin dia tak perlukan. Tetapi, mungkin di kalangan keluarga dia memerlukan info. Bukan memerlukan produk ni. Memerlukan info. Daripada tadi, dia mungkin... kejap aku call abang aku. Long, Along punya sakit tadi okey dah Long? Ni ada kawan ni. Dia cakap pasal ekstrak ahli hitam ni. Saya dengar macam bagus lah bang. Apa kata abang, saya bagi nombor abang kat dia boleh tak? Nanti dia contact abang. Bang, try lah bang. Saya tengok abang selalu ada masalah ni. Cubalah bang, mana tahu kan. Saya tengok okey bang. Tapi yelah, macam saya kata tadi tu, abang try lah bang. Saya tengok abang dah try macam-macam lah cara kan. Abang try lah. Nampak tak? So, siapa yang menjentikkan, siapa yang menyusunkan semua ni? Ni yang panggil Jabarik. Allah itu maha perancang. Kadang-kadang dia rancang direct, kadang-kadang dia rancang indirect, kadang-kadang dia rancang untuk third party dan sebagainya. Okay, so apa ni? Steady mentor. Steady ya, alhamdulillah. Tak, kita sampaikan benda yang baik-baik. Saya nak semua ni sebenarnya. Saya sayang anda semua. Saya nak anda berjaya kan. Tak ada masalah, tak boleh keluar ke masalah COVID. Saya nak anda berjaya. Kita kadang-kadang kita dah ada semua benda tu. Cuma kita nak realignment balik, masukkan balik, ikut betul-betul. Okay, so itu yang ketiga. Dan ciri yang terakhir adalah 4 ciri yang hebat. Ciri yang keempat, yang untuk menjadi usahawan yang hebat dalam berniaga ni adalah fatonah. Fatonah ni maksudnya bijaksana, brilliant, genius. Fatonah maksudnya bijaksana. Sebagai seorang usahawan yang nak berubah hidup dia, waktu yang sama nak membantu untuk
berusaha untuk mengubah juga kehidupan orang lain. Jadi kita perlukan kepada ilmu. Betul Sebab itu saya selalu cakap, dalam training saya selalu cakap, janganlah kau cakap belasah je lah, hentam je lah, buat je lah. Itu bukan ciri-ciri yang disarankan oleh Nabi kita untuk seseorang itu berjaya. Jadi Allah ni meletakkan satu ilmu ni pada satu kedudukan yang tinggi. Bagi siapa yang mencari ilmu Allah ni, Allah akan permudahkan segala urusannya. Jadi macam di Voltaire ni, kita mengutamakan sistem education tu, the support system tu. Kita sediakan program-program latihan ni adalah untuk membantu usahawan-usahawan, ejen-ejen ni untuk datang ke training kita, untuk belajar untuk berjaya dalam Voltaire, dalam perniagaan. Jadi untuk itu, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang ejen yang nak berjaya, apa yang anda perlukan? Anda wajib mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Ya barik, betul. Tulislah kat situ, betul. Jadi, bila kita dapat ilmu ni, barulah kita rasa macam, alhamdulillah, bagusnya syarikat ni. Begini misi dan visi syarikat ni. Rupanya dia nak menjadi satu syarikat yang terbesar di Asia Tenggara yang membantu seberapa ramai orang. Baru aku faham, ini bukan nak main-main ni, syarikat ni. Memang syarikat ni syarikat yang serius. Dan syarikat ni pula, apabila mereka mengeluarkan produk yang memang dah dibuat R&D-nya. Begitu detail, berkualitinya produk ni untuk dipasarkan, untuk memberi orang mendapat manfaat daripada produk ni. Jadi di situ kita dapat ilmu. Bila kita dapat ilmu, kita juga dalam mana-mana leader ke, mana upline ke, ejen-ejen yang lebih senior ke, mereka akan melatih dan membimbing anda, memberi info tentang apakah khasiatnya ekstrak halia hitam ni, serta bahan-bahan lain yang digunakan. Lepas tu apakah dia, fungsi-fungsi dia, cara penggunaan. Semua ni kita nak berjaya ni, kita kena sedut ilmu ni. Jangan sesekali kita, aku dah tahu dah. Okey, aku dah faham dah. Bukan. Sebab konsep kita ni tadi, kenapa kita perlukan ilmu ni? Untuk kita nak mentablikkan, untuk kita nak menyampaikan pula kepada rangkaian kita. Kalau kita sebagai seorang usahawan yang nak berjaya, tetapi kita tidak membantu rakan niaga kita, rangkaian kita, bagaimanakah rangkaian kita nak membesar, nak berkembang? Kerana mereka tidak disalurkan dengan ilmu. Kebiasaan tu biasalah. Sikap manusia ni yang ego, serba tahu, tak nak belajar, lepas tu tak nak bagi komitmen, nak duit saja. Itu memang sikap manusia. Jadi hari ini Allah kata apa tu? Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita sabar, kena orang bagi. Contohnya saya buat live hari ni. Benda ni semua orang tahu. Tetapi kita kena sentiasa berpesan-pesan, mengingatkan. Termasuklah untuk diri saya sendiri. Nak berjaya. Pasal apa aku tak boleh berjaya? Sebab kita lupa. Kita lupa 4 ciri ni. 4 ciri ni. 4 ciri siapa ni? 4 ciri kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Rasulullah mengamalkan 4 ciri ni. 4 sikap ni. Dia bawa ke mana-mana ni, dia tak pun takut. Walaupun dia kata macam orang ni tak minat nak membeli perniagaan, tak minat nak membeli produk aku ni. Tetapi kita berkata benar. Kita faham, tak apa, rezeki tu Allah dah susun. Jadi ciri yang keempat saya sambung semula adalah fatonah, iaitu bijaksana. Jadi ejen-ejen Voltaire wajib mencari ilmu untuk nak berjaya. Kerana anda akan berdepan dengan masyarakat yang tidak ada knowledge ni. Jadi anda kena kongsikan knowledge. Halia hitam, tak pernah dengar pun. Apa bagusnya halia hitam ni? Nampak tak? Kita berdepan dengan orang yang tidak ada knowledge. Jangan perkecilkan mereka. Tugas kita menyampaikan, berkongsi. Baru dia tahu, macam tu ke? Yes. Apa itu bioflavonoid, apa itu metaciflavon, dan banyak lagi benda-benda lain. Jadi hari ini, untuk nak berjaya, apa yang ingin saya kongsikan sini ialah menguasai perniagaan yang sedang kita ceburi. Apa dia? Menguasai. Bila kata menguasai ni, maksudnya dari sudut produk tu kita memang dah kuasai. Kita tahu apakah dia bahan-bahan yang digunakan,
apakah khasiat yang digunakan, cara penggunaannya macam mana, cara makannya macam mana, kesan selepas tu bagaimana, okey, adakah side effect dan sebagainya. Kita kuasai perniagaan ni. Begini bang, ada orang yang dapat kesan sampingan. Ada orang yang bergantung kepada antibody ataupun bergantung kepada sistem badan seseorang. Jadi kita memberi satu gambaran bahawa dia bersedia. Oh, badan aku nanti kalau gunakan VR4 ni, dia akan kesan macam ni. Ada orang dapat kesan macam ni. Ada orang dapat kesan macam ni. Mereka didedahkan dengan satu persediaan. Tu dia. Okey. Ada orang kata, saya dah makan lah, tapi ada rasa pening-pening sikit. Biasalah bang. Kadang-kadang kan benda. Kita tidak boleh menjawab begitu. Okey? Kerana kita ingin berkongsi kebaikan ni. Tu dia. Alright? Jadi pentingnya Fatonah ni, bijaksana ni, contoh lagi yang ingin saya kongsikan adalah kita kena, bila kita masuk dalam Volten ni, menyertai Volten ni, sebagai seorang yang diberikan akal yang baik, kita kena melihat potensi. Potensi yang disediakan oleh Volten ni kepada kita, selain daripada produk yang berkualiti tadi tu, okey, kita mempunyai commission plan. Maksudnya commission plan ni untuk usahawan-usahawan ataupun ejen yang serius nak berniaga di platform Volten ni, kuasai commission plan tu sebaik-baiknya. Okey, jadi baru kita faham. Jadi hari ni bila kita berkongsi, kita dapat melantik seorang ejen yang baru yang kita perkenalkan, maka syarikat akan membayar kita komisen berdasarkan kepada package yang dia beli. Oh, okey, aku faham dah. Lepas tu kita membina rangkaian yang dia panggil Group Sale Commission. Lepas tu dia ada penyediaan RP kepada ejen-ejen yang berstatus super and premium. Okey, kita ada satu lagi benefit. Ini yang super and premium ni yang serius lah nak berniaga. Jadi dia akan berstatus super and premium. Jadi apa yang saya cuba sampaikan sini adalah kita kena melihat potensi platform ni. Potensi platform Volten ni berbaloi ataupun tak berbaloi kalau kita nak buat all out. Aku nak buat all out Volten ni. Tapi kita kena tengok potensi tu. Adakah Volten ni menyediakan satu potensi yang besar yang apa yang kita inginkan kita boleh dapat di platform ni? Jika ya, maka tutup telinga, fokus betul-betul, okey, istiqamah, buat sungguh-sungguh. Okey, sebab dalam Volten ni dah terbukti, tercatat dekat situ pendapatan bulanan ejen-ejen. Ada yang berpendapatan mencecah sehingga ke 6 angka, ke 5 angka. 600,000 sebulan. Kita kata, wow, gilanya dia buat kerja macam mana ni? Dahsyatnya Mr. Murti, pendapatan sampai 600,000 sebulan. Macam mana dia buat kerja ya? Bukan saja kita kena fikir macam mana cara dia bekerja. Kita kena nampak bahawa potensi yang Volten sediakan untuk kita ni sangat besar. Cuma dah ada orang yang dah sampai ke tahap tu. Tu dia. Tak lama pun kan, Mr. Murti pun dalam setahun setengah macam tu. Tapi 600,000. Okey, kita ada Kak Tun kat situ. Kak Tun punya pendapatan memang naik 100,000 kat situ. 100 baru ni berapa? 150,000 kan. 150,000 sebulan. Lepas tu kita ada Cikgu Madi. Cikgu Madi, kita ada Kak Siti, kita ada Kanage ataupun Rima, kita ada Cikgu Amir, kita ada Vasanta. Ramai lah. Ramai sangat. Jadi ini menunjukkan commission plan yang disediakan oleh Volten ni satu commission plan yang berpotensi. Cuma mereka dah tunjukkan dan mereka dah dapat. Sekarang ni kita kata, iyalah, kalau diorang tu dah dapat, maksudnya tak mustahil aku akan dapat. Itu yang kita kena nampak. Ini yang dipanggil sebagai Fatonah, bijaksana. Bijak kita dalam melihat potensi. Yes, ini bukan saja pendapatan sampingan. Ini dah menjadi satu kerjaya. Jadi anda boleh jadikan perniagaan ni sebagai satu kerjaya. Anda boleh menjadi usahawan ataupun ahli perniagaan sebagai ejen di Volten. Nampak tak? Jadi kita tak perlu ada rasa was-was lagi, buat santai-santai, buat sambil lewa, rugi demi masa, walas. Okay? So yang akhir sekali yang saya nak beritahu dekat sini adalah
Okey, bila kita sebagai seorang usahawan ni, sebagai seorang leader, kita perlu bijaksana untuk nak membina rangkaian kita. Maknanya hari ni ialah balik semula dengan konsep yang pertamanya, mengajak mereka untuk berkata benar. Yang keduanya, jaga amanah. Tak boleh jual mahal, tak boleh jual murah, jual sesuka hati, tak boleh. Menipu, buat pendaftaran bubuh nama lain tapi orang lain ni. Ini semua menipu. Semua tak berkat. Tak berkat. Keberkatan tu yang kita nak. Bubuh nama orang ni tapi orang ni yang jalankan perniagaan ni. Ni proksi je. Pandai-pandai lah kan nak hidup. Nak hidup. Tapi kita bukan nak hidup, kita nak mati. Mati nanti tu kita persoalkan. Keberkatan kita dah tak ada dah. Tapi perniagaan kita ada lagi. Tapi perniagaan kita di dunia ni diwarisi oleh ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita meneruskan perniagaan yang kita tipu. Jadi ada keberkatan tak? Tak ada masalah tuan-tuan. Kita ubah benda tu daripada sekarang. Masalah kita sekarang ni ialah kita kena jaga amanah ni, menjaga rezeki ni dengan sebaik-baiknya. Ni dia. Ingat tu tuan-tuan ya. Jadi saya mengingatkan diri saya. Saya nak semua usahawan dalam Volten ni jujur, ikhlas. Okey? Sebab apa rezeki tu masuk dengan begitu lancar sekali. Jadi hati-hati tuan-tuan. Okey? So dengan bijaksana ni lah, dengan fatonah ni lah, maka ianya akan menajamkan skill kita. Hari ni kita buat table talk, kita buat sharing, tak closing, besok kita buat lagi. Lama-lama skill tu makin lama makin mantap. Janganlah kita buat 1 kali 2 kali table talk tak closing, kita rasa macam susah lah buat Volten ni. Bukan rezeki aku kat sini lah, aku nak cari tempat lain lah. Bukan tuan-tuan. Kejayaan itu adalah proses. Jadi kita cerita tentang fatwalah ni tadi, kebijaksanaan tadi, maksudnya kita kena membuat ulangan tu, buat table talk, lama-lama kita punya skill tu akan keluar. Macam kita main bola lah, kan? Kita berlatih, lama-lama kita akan lebih pandai. Akhirnya kita akan jadi. Baik, saya pun dah habis kat sini. Cuma saya nak beritahu, bila dengan mempunyai skill yang baik ni, secara tidak langsung anda menjadi seorang yang fatonah, seorang yang bijaksana. Bermaksud table talk anda pun hebat, closing anda pun hebat, handling rejection anda pun hebat, dan duplikasi anda pun hebat. Jadi itulah dia 4 ciri yang hebat di dalam perniagaan, iaitu kita mengambil dan mengingatkan semula sikap dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah amalkan dalam kehidupan seharian dia dan ketika juga dia berniaga. Yang pertamanya saya ulang semula sebagai rumusan. Yang pertamanya sidik, iaitu berkata benar. Yang keduanya adalah amanah, supaya kita dipercayai. So yang ketiganya ialah tabligh, menyampaikan. Kerja kita hari ini adalah menyampaikan. Closing tak closing, dapat tak dapat, itu adalah hak daripada Allah SWT. Kita ditugaskan cari ilmu dan menyampaikan kebaikan ni seberapa ramai orang yang kita jumpa. Dan yang terakhir sekali adalah fatonah, iaitu bijaksana. Sebagai seorang usahawan dalam Volten, sebagai seorang ejen dalam Volten, jangan mudahlah terpengaruh dengan perkara yang tak baik, dengan benda-benda yang tak bijak, benda-benda yang negatif, ya. Sentiasa wujudkan persekitaran anda dengan persekitaran yang positif. Okey, itulah sajalah sharing daripada saya. Dah pun pukul 1, dah masuk dapur Zuhur. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Selamat menjamu makan tengah hari. Jangan lupa terus amalkan produk-produk Volten. Jaga kesihatan kita. COVID masih lagi berleluasa di luar sana. So kita jaga kita, ya. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf kalau sharing saya ini ada yang menyindir, ada yang terasa, ada yang kecil hati dan sebagainya. Saya tidak ada niat apa-apa pun kecuali hari ini berkongsi kebaikan. Ya, sama-sama tuan-tuan, sama-sama kita jaga kita. So saya akhiri dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.